Cuma beza dia kali ni ada lengkung. Kita tahu lengkung, kita tengok pada pandangan hadapan nampak lengkung lah. Sebelum ni kalau dalam ortografik, kalau kita tengok objek A ni nampaklah lengkung dia bahagian hadapan dan juga belakang ni ada dua lengkung. Selalunya dalam ortografi kita lukis satu aja kan. Yalah sebab daripada pandangan atas nampak satu lengkung, bahagian belakang ni kita garis lurus saja. Tapi kalau dalam pandangan tambahan kita kena lukislah dua-dua lengkung. Sebab dia pandangan tambahan dia nampak bentuk benar dia panjang kalau ada dua lengkung. Macam biasa kita tentukan dulu tambahan jenis dia dia punya dalam. Jadi unsur daripada pandangan atas. Jadi maklumat yang kita ada pada atas adalah lebar ke dalam dan pandangan ni adalah ketinggian. Jadi maksudnya daripada pandangan hadapan lah. Okay, jadi pandangan tambahan ketinggian ni hasil dia adalah gabungan pandangan hadapan dan juga pandangan tambahan. Yes. Sebab kalau kita ingat kalau kita unjuk daripada pandangan salah satu pandangan tu dah tak nampak. Pada pandangan atas dah permukaan yang rata sahaja. So nampak daripada dia kalau flat yang rata daripada pandangan atas tu kita nampak dah. Kalau ikutkan dari sini dari pandangan atas yang rata ni satu je. Satu ni yang tak nampak, yang lain akan nampak Yang lain nampak, satu muka ni saja tak nampak. Muka lain semua nampak. Cara macam tu lah. Ada banyak permukaan kalau nak pun tak. So lah. Satu permukaan saja yang tak nampak. Okey. Mula-mula sekali kita buat dulu kedudukan satah rujukan ya. Kita nak ambil ketinggian. Okey, ketinggian. Jadi kalau ikutkan senanglah kita nak ukur tinggi ni dari bawah ke atas kan. Satah. Maksudnya X, Y. Dekat satah ni satah tambahan kita label X1, Y1 tapi dekat satah rujukan kita label X, Y. Lebih kurang benda yang sama je ni ya. Ni. Ketinggian. Contoh kita nak buat muka nombor 1. Sikit. Nombor 1 kat tepi ni. Atas. Yang utama dia, okeylah kalau kita tengok ini memang dekat bahagian tepi ni kan. Dua ni lah. Kita akan guna untuk dapatkan permukaan nombor 1. Yang ni kena pakai sudut 45. Good. Dan permukaan nombor 1 diwakili oleh titik ke bawah. Dan lepas tu kita kena pindahkan dia punya ukuran ketinggian. Kita dah tahu dah ini pandangan tambahan ketinggian. Kita letak satah kan dia dekat bahagian bawah. Sekarang kita nak pindahkan ketinggian dia lah.
dan kita contohkan. Samalah ketinggian dah, nak tanda dua-dua boleh. Carilah senang. Yang ni ke sini. Gariskan saja. Tak bagian satu dengan sekolah, tetap ada juga garisan yang. Jadi inilah permukaan yang pertama. Okay, nombor satu ada dekat sini. Lepas tu kalau kita tengok nombor 2 dengan nombor 3 dia ada dibahagikan oleh lengkung lah. Kalau kita dapatkan yang keempat ni, sama dengan 2. Dan secara tak langsung kita dah masuklah ke nombor 4 kat bahagian tepi. Nombor 4. Dia kita ambil ukuran pada pandangan hadapan dekat bawah. Dan dia dekat bahagian sini. Jauhkan ke sini. Dekat bahagian bawah mesti garis satu. Kemudian kita nak buat bahagian atas dulu sebab lengkung ni paling atas kita dapat. Bahagian atas dia ni kita tengok ketinggian ni sama kecuali lah di bahagian atas sekali ada yang sekali. Tapi kalau kamu tengok permulaan satu dengan 2 ni dengan penghujung bahagian sebelah dia punya lengkung lah. 1, 2. Dia adalah pada berfungsi dan yang sama.
ikut kedudukan dia. Lengkung tu satu. Okey, satu dah ada dah kat situ. Yang kedua, jalan ke bawah. Dan dia. Dan titik. Oh, dia berkongsi ketinggian. Kita tengok dari objek ni pun kita tahu dia berkongsi yang sama. Tengok dari pandangan hadapan pun nampak. Oh, lagi. Okey. Bahagian atas dia tinggi sampai sini. Sebab lengkung tu satu, dia bermula dari sini sampai ke sini. Lengkung yang pertama dan lengkung yang kedua dia bermula dari titik ini sampai ke sini. Lengkung saya tak buat lagi. Kita nak lengkapkan bahagian atas dia. Okey, di bahagian atas, di bahagian puncak ni ada satu segitiga oblik. Oblik ni kalau kamu tengok pertama adalah hujung. Kedua adalah dekat sini. Yang kedua. Dulu tapak dia. Dah. Satu tapak dia, tapak yang dan dia punya puncak kalau dia adalah bahagian ke bawah. Batas sebelah. Yang ni kita pindahkan dia punya ketinggian. Dan dia dah paling atas sekali. Atas sekali. Tanpa. Tanpa. Jarak ketinggian. Tekan ke sini. Okey, jadi kita lukislah segitiga tu berdasarkan kedudukan dua tapak dia tadi. Ini yang puncak. Dua tapak dia satu, dia akan ke bahagian atas dia. Sekali baru kita nak buat dia punya lengkung. Pandangkan ni adalah pandangan tambahan, jadi dia akan nampak dua lengkung lah. Dua lengkung. Macam dalam ortografi, kalau kita nak lukis lengkung, kita perlukan berapa titik? Lengkung. Kita perlu tahu berapa titik untuk buat lengkung. Lebih kurang 3 lah kan. Okay. Jadi kita tahu dia punya titik ekstrim lah. Ekstrim tu titik permulaan dan pengakhiran bagi lengkung. Kita dua. Tak salah. Apa dia? Jadi, kita menggunakan kaedah yang sama lah. Kita dah tahu permulaan dia, jadi kita titik di antara. Yang kita kena kita tentukan sendiri 3 titik yang kita perlukan lah
lengkung ni. Kita tentukan sendiri. Jadi selalunya kita tengok satu dekat bahagian. Selalunya satu dan bawah tu tentukan sendiri. Okay, kita tentukan sendiri kedudukan titik. Ini kena garis sampai bawah lah. Yalah, boleh lah kalau ni dah kita label ni. A, B. Okay, untuk A, ketinggian dia yang ni lah. Kalau kita tengok kita hujung, dia kena garisan condong dekat sini. Contoh kita akan A, kita buat A, di titik A, ketinggian dia kita ukur dekat bahagian bawah. Okay, contohkan. Dan untuk A. Kemudian ketinggian untuk B. Yang sama juga kita buat dulu garisan unjuran. Pandangan atas. Tambahan. Pun juga pindah dia punya ketinggian ni dari pandangan hadapan. Dan yang ketiga adalah untuk kamu dah label tak apa, saya label ni sebab nak tunjuk. Dan ni silahkan kita. Okay. Jadi dah dapat ke titik 1, 2, 3 lah. 3 titik ni kita panggil titik utara. Titik permulaan dan juga pengakhiran lengkung kita panggil titik ekstrim. Sambungkanlah titik dapat ni dapatkan dia punya lengkung yang pertama. Okey, sambung. Itu untuk baru satu lengkung. Lengkung yang pertama baru. Okey, kedudukan dia pada pandangan atas adalah pada garisan belakang ni. Garisan belakang ni. Tengok ni garisan paling belakang dia. Sebab ini adalah pandangan grafik. Jadi kita panjangkan garisan ni
Panjangkan sampai ke atas. Okey. Kena garisan paling atas. Turunkan ke bawah. Ke bawah. Kemudian, ni nak tunjuk seronok tempat ni. Kita tak payah nak pindah beberapa kali dah. Ketinggian dia nak ambil macam mana, dia tetap tinggi sama macam pada titik sama lah. Cuma kedudukan dia saja di depan dengan belakang. Ketinggian A yang asal dekat sini. Ini garisan unjuran untuk lengkung yang kedua dekat bahagian belakang. Kamu cuma perlu pindah ketinggian dia macam ni saja. Tengok ketinggian. Tandakan dekat sini. Okey. Ni pindahkan ke sini. Tengok garisan tadi nak tak payah garis dulu lah. Kamu cuma garis sikit. Yang sama, tandakan saja. Sebab dia lengkung yang kedua mula dekat atas ni, habis dekat. Okay. Benda yang sama kita akan buat untuk lagi 3 titik lah. Tribun, panjangkan sampai ke sama atas. Dan kita turunkan ke bawah lah untuk ketinggian dia. Tandakan. Ketinggian dia. Tinggi dia sama sebab ketinggian kita ambil benda yang sama lah. Ketinggian dia sama, cuma kedudukan dia berbeza. Satu dekat depan, satu dekat belakang. Tapi tinggi dia tetap tinggi yang sama. Dan kita sambung lah. Titik permulaan lengkung dekat sini, sambungkan dengan 3 titik. Sampai akan lengkung yang kedua. Okay, dia ada garisan tersembunyi tak? Yang terlindung ada? Dah dah. Ya. Garis yang paling belakang sekali ni. Tak ada lah. Yang terlindung dia. Tapi, dia dekat, kalau tengok dekat soalan ni, kata butir dan terlindung tidak perlu ditunjukkan. Jadi tak perlu buat lah. Kalau dia kata kena tunjuk. Kali ni dia kata tak perlu ditunjukkan. Jadi tak payah buat garisan.